Yang FM segalanya untukmu. Terima kasih yang telah terus stream kami secara online di RTM Klik. Macam biasa untuk next hour selalunya kita ada Espresso, tapi untuk kali ini istimewa kita bawakan untuk anda semua untuk bicara Prisma bersama-sama Puan Norfai Rizan binti Jaafar, Timbalan Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Pulau Pinang. Apa khabar Puan? Baik, alhamdulillah. Sihat Puan Alhamdulillah. Ni kira first time Puan datang sini Ya betul, pertama kali. Teruja macam mana Puan? Pernah sampai tak tidur malam. Tak tidur malam. Tak tidur malam. Sebab excited ke sebab apa? Excited ada, takut pun ada. Takut apa Puan? Saya bukannya makan orang. Risau. Kami ni membawa image jabatan yang kata kita nak sampaikan perkara untuk rakyat. So hopefully apa yang kita sampaikan ni boleh memberi impact pada yang mendengar. Itu saya risau tu, takut tersilap tu. Salah miscommunication ke kan. Tapi inilah kita buatkan untuk anda semua. Pastinya kita nak mengetengahkan dasar-dasar kerajaan yang pastinya untuk kebaikan semua. Dan untuk hari ini pun kita nak cerita berkenaan dengan program Sejahtera Komuniti Madani Puan. Ya, betul. Ataupun singkatannya Sejati Madani. Ya, boleh Puan explain sikit apa yang dimaksudkan dengan Sejati Madani ni. Okey, baik. Sebelum tu kami bagi pihak ICU JPM kita ucapkan terima kasih pada Mutiara FM kerana memberi kita ruang untuk kita sampaikan sedikit sebanyak maklumat kepada komuniti di Pulau Pinang especially. Sama-sama Puan, sama-sama. Sebab benda ni adalah merupakan perkara baru dan kita nak sampaikan sebaik mungkin supaya komuniti yang mendengar boleh cepat-cepat mengambil tindakan selepas kami buat hebahan pada pagi ini. Untuk program ini suka saya jelaskan bahawa sebenarnya nama penuh dia adalah Program Sejahtera Komuniti Madani ataupun selepas ini kita sebut sebagai Sejati Madani lah. Dia adalah inisiatif baru Kerajaan Madani yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika pembentangan rang undang-undang di Dewan Rakyat pada 13 Oktober tahun lepas. Dan kami di ICU JPM ni, ICU ni sebenarnya kalau orang tak kenal, dia akan tanya ICU ni kat mana? Hospital ke? Selalu jugalah saya terima pertanyaan macam tu. Tapi sebenarnya nama penuh ICU ni adalah Unit Penyelarasan Pelaksanaan di bawah Jabatan Perdana Menteri. So kami diberi tanggungjawab untuk menyelia dan menyelaras pelaksanaan program Sejati Madani ni. Mungkin saya boleh terus jelaskan secara sepintas lalu. Sebenarnya program ini dia bertujuan untuk kita nak rancakkan aktiviti ekonomi komuniti setempat, membantu untuk menambahkan pendapatan komuniti, membantu menambahkan image yang lebih baik dari segi pasaran produk-produk di pihak komuniti setempat, dan kita akan bagi tumpuan kepada 5 sektor. Yang ini saya minta tuan-tuan dan puan-puan dengar betul-betul apakah sektor-sektor yang kita nak hebahkan yang di bawah program Sejati Madani ini. Yang pertama iaitu pertanian dan makanan. Yang kedua jahitan dan kraftangan. Ketiga, herba dan kesihatan. Keempat, pelancongan dan hospitality. Akhir sekali, aktiviti hijau dan kita semula. Kalau kita sebut tentang pertanian, makanan, jahitan, kraftangan, kesihatan ataupun pelancongan, mungkin orang boleh faham lah. Itu clear cut apa benda yang boleh dibuat aktiviti di bawah yang tadi. Tapi kalau kata contoh lah saya bagi contoh di bawah projek kita semula. Kalau katalah contoh ada setengah-setengah komuniti dia nak buat projek kita semula minyak masak. Ini kita boleh letak di bawah aktiviti hijau dan kita semula. Ataupun contohlah perkhidmatan spa dan urutan di bawah aktiviti herba dan kesihatan. So jadi mungkin ada komuniti yang berminat nak buat ataupun mempunyai kepakaran dalam menghasilkan kapsul melalui tanaman herba. Contohnya daun misai kucing yang berkhasiat sebagai alternatif kepada perubatan moden. Saya tambah sikit lagi kita ni kalau bercakap, kalau dapat mic ni susah sikit. Dia nak cakap je. Saya nanti kalah DJ pula. Saya lah pula kena duduk depan nanti rasanya. Itulah. Okey, yang ini kita nak sampaikan bahawa kerajaan dia sediakan peruntukan yang banyak, iaitu sebanyak 1 bilion dengan nilai geran minimum 50,000, maksimum 100,000. So itu kita minta komuniti kalau boleh grab cepat-cepat peluang ni. Bukan senang dapat sebab dia adalah berdasarkan first come first serve basis. Siapa cepat dia dapat. Dan benda ni pula uniknya dia adalah pendekatan secara bottom up approach. Yang mana kalau dulu
kita di pihak kerajaan yang menentukan apa aktiviti yang perlu dibuat oleh komuniti. Tapi sekarang ni kita bagi kebebasan sepenuhnya pada komuniti nak buat macam mana, aktiviti program macam mana, projek apa kerajaan suntikkan. Ya, kita bagi dana, kita bagi geran, so terpulang pada komuniti, you all decide nak buat yang macam mana. So itu unik yang kali kita ni. nampak banyaklah sektor yang Puan dah sebut tadi. Kalau kita tengok pertanian, makanan, kita semula dan sebagainya. Jadi golongan-golongan mana yang agaknya layak Puan untuk nak mendapatkan under program Sejati Madani ini? Baik, alright. Yang ni kena bagi perhatian betul-betul lah pada yang tuan-tuan yang mendengar. Ini kita fokuskan kepada komuniti, bukan individu, bukan NGO. Masyarakat yang banyak lah. Ya, komuniti. Contohlah contoh kalau di sini MPKK, Majlis Pengurusan Komuniti Kampung, ataupun di setengah tempat JKK, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung. Kalau ada yang di Sabah Sarawak macam Rumah Panjang, itu lainlah, tapi kita lebih pada MPKK. So mereka-mereka ni adalah kumpulan yang layak untuk memohon di bawah program ini. Dan saya perlu jelaskan bahawa dia hanya boleh satu komuniti, hanya satu permohonan sahaja yang boleh dipertimbangkan. Tetapi ini kena faham betul-betul. Satu permohonan tu boleh jadi satu atau lebih program dalam sektor tumpuan yang sama, ataupun gabungan beberapa sektor tumpuan yang kita dah sebut 5 tadi. Maksudnya boleh dalam sektor yang sama ataupun gabungan beberapa sektor, tapi kena buat dalam satu permohonan dan tidak lebih daripada nilai geran yang kita tawarkan tadi, which is maksimum 100,000. Seperti contoh kalau ada terlibat dalam sektor pertanian, pada masa yang sama juga nak buat sektor kita semula. Ya, betul. Macam contohlah kalau kita nak gabung pertanian dan makanan dengan herba kesihatan, mungkin contohlah dia nak buat tanaman herba seperti daun pisang kucing macam saya sebut tadi, atau hampadu bumi, kemudian dia proses jadi kapsul untuk jadikan perubatan alternatif. So 2 sektor. So itu yang kita nampak macam memberi kelebihan jugalah. Tapi kena faham, permohonan satu, dia boleh jadi gabungan pelbagai. Tapi mohon dalam sistem hanya satu permohonan. Itu komuniti kena rancang betul-betul lah, supaya dia tidak lebih daripada 100,000 jumlah bagi satu komuniti. Dan dia juga kita nak make sure komuniti faham, permohonan ni dia tidak melibatkan sebarang aktiviti pembangunan fizikal. Contoh macam pembinaan, pengubahsuaian, baik pula bangunan, jalan, perparitan, prasarana sekali tak boleh. Tetapi dia ada sedikit kelonggaran lah. Contohlah kalau kata nak buat nak buat beli ayam, dia bolehlah kalau kata nak buat bina reban ayam ataupun kandang bersesuaian dengan kos sebanyak mungkin 10% atau maksimum 20% tertakluk kepada penilaian yang kita akan buat nanti. Itu bolehlah sedikit kita pertimbangkan nantilah. Baik. Penting, nampak banyak untuk anda semua yang mungkin nak kongsikan ataupun mungkin ada soalan yang nak ditanyakan. Sebab kita sekarang ni dah live dah pun di Facebook Live kita di Motor FM RTM Pulau Pinang. Anda boleh komen saja di ruangan Facebook Live kita. Dan banyak lagi kita nak bertembang-sembang lagi bersama-sama dengan Puan Nur Faizan selepas ini. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Untuk anda terus Motor FM, segalanya untukmu. 10.9 Mutiara FM, segalanya untukmu. Yes, Motor FM, segalanya untukmu. Masih lagi Amin Yusof hari ini bersama-sama dengan anda. Tetamu istimewa Puan Nur Faizan binti Jaafar, Timbalan Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Pulau Pinang. Baik Puan, tadi kita dah cerita serba sedikit dah pun berkenaan dengan program Sejahtera Komuniti Madani ataupun Sejati Madani, merupakan salah satu dana yang disalurkan bukannya kepada individu tapi masyarakat, kepada komuniti yang pastinya. Jadi mungkin ada lagi contoh-contoh nak bagi mereka faham Puan, untuk yang mana nak join dalam program Sejahtera Komuniti Madani ni Puan. Dia sebenarnya Madani yang kata menambah baik kepada apa yang diusahakan oleh komuniti. Mungkin ada yang diorang dah buat sebarang aktiviti ekonomi yang sedang berjalan sekarang. Jadi sebenarnya saya nampak benda ini sebagai satu nilai tambah baik. Kita bagi contoh lah contoh kalau katakan ada komuniti yang buat produk seperti ikan kering, ataupun hasil laut yang ataupun ikan air tawar yang buat perkasam. Contohlah untuk tujuan jualan, kemudian benda tu dibahagikan sesama komuniti. Jualan ini orang kata diusahakan oleh komuniti dan hasil pula juga dikongsi oleh komuniti. Jadi orang kata mungkin jualan ni selama ni mungkin
kepada masyarakat setempat saja. Tapi dengan adanya suntikan dana ini, dia boleh perkembangkan lagi. Mungkin dari segi yang kata bila dah ada tambahan dana ni, dia boleh buat packaging lebih baik, labeling lebih baik, dan mungkin orang kata boleh dapatkan persetujuan halal, branding. Sebab sekarang ni macam sekarang orang kata pemasaran melalui TikTok lebih hebat, lebih melalui media sosial. So orang kata mungkin kena ada investment sedikit, tambahan dana nak buat dari segi pemasaran tu. So saya nampak suntikan dana yang sangat membantu sebenarnya daripada apa yang dia orang tengah usahakan sekarang ni. Orang kata tambahan sebagai suntikan modal. Jadi projek itu boleh jadi projek yang dah ada dan projek yang belum ada boleh dapat dana ni. Boleh. Baik. Macam mana nak mohon tu pula, Puan? Alright. Bagi mana-mana komuniti yang berminat untuk mohon, boleh layari sejatimadani.icu.gov.my. Ya, saya ulangi, sejatimadani.icu.gov.my. Oleh mana-mana wakil yang terdiri daripada kalangan ahli JKK ataupun MPKK yang telah diberikan kuasa. Kena ingat komuniti ni komuniti yang berdaftar. Jadi kena tengok di bawah portal ini, kalau ada yang berminat boleh tengok segala garis panduan, syarat-syarat yang dinyatakan, apakah yang membolehkan mereka layak untuk memohon. Sebab once kalau permohonan tu diisi, sebab sini semua melalui online tidak lagi secara fizikal. Tidak berhadapan. Tapi kalau dia nak request berhadapan macam mana, Puan? Ke memang dia online? Dia boleh datang bertanya macam mana cara nak mengisi apa semua, tapi semua sekali melalui online. Dan kena ingat, permohonan ini jika tidak lengkap, automatik sistem akan tolak. Jadi make sure bila nak isi permohonan tu kena faham betul-betul apa kehendak yang dinyatakan dalam sistem. Kalau tak faham boleh datang tanya kami di pejabat permohonan negeri, tak ada masalah, kita akan bantu setakat mana yang boleh. Dan suka juga saya ingat kat sini, mungkinlah kalau kata ada setengah-setengah komuniti itu tidak ada mempunyai kemudahan internet. Jadi kalau ada yang masalah sedemikian rupa, boleh datang kata buat pendaftaran ID pengguna dan program tu boleh datang buat di pejabat kami, Pejabat Pembangunan Negeri, ataupun di pejabat daerah, ataupun Pusat Ekonomi Digital atau PEDI kita sebut. Jadi boleh kata kita bantu setakat mana yang boleh lah. Itu lebih memudahkan. Baik. Ini salah satu peluang jugalah untuk anda semua dan untuk kita lah, dalam nak membangunkan sebuah komuniti tu kan, iaitu Sejati Madani ni kena grab cepat-cepat. Dan bercakap berkenaan dengan Sejati Madani ataupun program Sejahtera Komuniti Madani ni, pastinya kalau untuk di pihak Puan, ada ke Puan dalam nak menentukan keberkesanan dia, nak menentukan kualiti bagaimana output itu dijana dalam program ini, ada ke mereka jawatan kuasa yang terlibat untuk nak tengok sejauh mana keberkesanannya untuk program ni? Sudah pasti kita bagi dana, kita kena tengoklah benda tu berkesan atau tidak. Pantau. Betul, kena pantau. Even sebelum kalau katakan sebelum kita luluskan sesuatu permohonan itu pun, pasukan kami lah di Seksyen Kesejahteraan Rakyat, kita akan turun tengok dulu sesuatu permohonan itu sebelum dibentangkan dalam jawatankuasa pemilihan. Kita akan tengok dari segi kesesuaian projek ataupun aktiviti ekonomi yang diminta. Contoh kalau kata nak buat kandang ayam lah, contoh kita panggil kandang ayam ataupun reban ayam lah, macam tu. Kita tengok pula kesesuaian dia punya saiz tanah tu dengan modal yang nak diminta. Sebab kadang-kadang mungkin ada setengah-setengah aktiviti ekonomi tu dia tidak sampai pun minimum 50,000. Sebab mungkin kita pastilah mungkin kita akan terima pertanyaan daripada mana-mana komuniti sekiranya, sebab kita minimum 50,000. Tapi jikalah katakanlah ada projek-projek yang kurang daripada 50,000, let's say 20,000 ke 30,000, dia nak juga submit permohonan tu. So kita boleh pertimbangkan di bawah jawatankuasa pemilihan. So yang penting mohon je dulu, make sure permohonan tu lengkap dan kita akan nilai macam mana nak meluluskannya, ya. Dan kemudian bila dia orang dah kata laksana lah, kita memberikan satu-satu komite tu, dia perlu bertanggungjawab dan untuk make sure benda ni berjalan dengan jayanya. Jadi bila dah selesai ataupun semasa ongoing pun tak ada masalah, kita nak tengok laporan pelaksanaan tu dihantar kepada kami dalam tempoh 14 hari. Sebaik-baiknya biarlah program itu selesai dilaksanakan. Hantar laporan kepada kami dalam tempoh 14 hari. Dan jawatankuasa pemantau ni kita akan turun tengok. Yang jawatankuasa pemantau ni akan dipromosikan oleh Pengarah Pembangunan Negeri dan juga Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pembangunan. Dia boleh turun untuk buat pemeriksaan lawatan mengejut.
Ini bila-bila masa. Bila-bila masa. Once kita dah terima laporan, bila-bila masa ditetapkan, kita akan buat pemeriksaan mengejut. Kemudian laporan tu pula dia akan dilengkapkan. Orang kata selepas kita buat pemeriksaan mengejut, kita akan masukkan pula ulasan tu dalam sistem My Sejati Madani tu. Sistem tu nama dia My Sejati Madani ya. Dan kita akan angkat kepada pihak atasan lah untuk dibuat kajian penilaian keberkesanan program, dan kita semak setakat mana keberkesanan suntikan dana tu memberi manfaat kepada pihak komuniti. Yang itulah antara yang kita akan buat nanti. Itu dari segi aspek pemantauan kepada pihak komuniti sendiri, turun padang nak tengok macam mana tempoh dan juga kesannya tu. Bagaimana pula dengan tadbir urus program Sejati Madani ni Puan? Kod Puan boleh share sedikit macam bagaimana, adakah yang mereka yang mengurus tadbir untuk program ini pula? Baik. Untuk program ini kita ada 3 jawatan kuasa terlibat. Satunya jawatan kuasa pemandu, yang mana jawatan kuasa pemandu ni di pihak stakeholder ataupun pemegang taruh lah. Yang mana yang ini dia akan menentukan pemilihan program bagi tujuan kajian penilaian keberkesanan program, dan yang ini akan dipermusuhkan oleh ketua pengarah ICU sendiri yang mana beliau pun telah keluar on air dalam Selamat Pagi Malaysia pada 4 Mac yang lepas, memberitahu memberi hebahan tentang perkara inilah. So ini dia peringkat jawatan kuasa pemandu dengan keahlian daripada rakan strategik, dia peringkat persekutuan. Kemudian di peringkat seterusnya ada jawatan kuasa pemilihan. Ini yang penting jawatan kuasa pemilihan dan keputusan, yang ini yang bertanggungjawab untuk menerima, kemudian semak, menilai dan seterusnya meluluskan permohonan itu. Yang ini yang kata crucial, yang akan tengok permohonan mana yang akan luluskan, sebab kita akan cuba bersidang sekerap mungkin lah, sekurang-kurangnya sekali sebulan, mungkin dalam 15 hari bulan macam tu. Dan jawatan kuasa ni pula akan diperlukan oleh pengarah Pejabat Pembangunan Negeri sendiri dengan keahlian daripada pegawai daerah, dan kita ada rakan-rakan strategik di peringkat negeri dan daerah, iaitu Kementerian Desa dan Wilayah, Jabatan Pertanian Negeri, Jabatan Kesihatan Negeri, Pelancongan Negeri, Jabatan Kemajuan Masyarakat Negeri dan bahagian Perancang Ekonomi Negeri. Kemudian jawatan kuasa yang ketiga, kita ada jawatan kuasa pemantau. Yang ini pula fungsi dia memantau pelaksanaan dan memastikan komuniti tu dia kena kemukakan laporan pelaksanaan setiap program dalam tempoh 14 hari selepas program selesai dilaksanakan, termasuk buat pemeriksaan dan lawatan mengejut ke lokasi program. Dan jawatan kuasa ini akan diperlukan secara bersama oleh pengarah Pejabat Pembangunan Negeri juga, bersama dengan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pembangunan. Yang ini pun sama juga, dia akan terdiri daripada rakan-rakan strategik yang seperti yang saya sebutkan tadilah. Sebab kita tak boleh, kalau saya ikut kata yang berbahagia Datuk Ketua Pengarah kami, kita tak boleh bekerja secara bersendirian. Kita perlukan teamwork. Sebab tu kami pun, nama pun dah unit penyelarasan pelaksanaan. So kita kena menyelaraskan bersama-sama dengan agensi lain. Sebab rakan strategik ni dia antara fungsinya orang kata memberi input untuk nilai tambah. Kalau kata certain sektor yang kita sebut tadi, kepakaran adalah pada kementerian-kementerian yang menjadi rakan strategik kami. So kita kena rujuk dekat diorang, dan sebab itu kita kena masukkan diorang dalam kami punya jawatan kuasa tadi. Sebab kalau kita tengok pun dalam sektor pun kita ada banyak sektor pertanian dan pelbagai lagi. Jadi kerjasama dengan rakan-rakan yang lain pula memainkan peranan yang penting lah. Dan dalam kita nak memberikan satu dana yang banyak ni, pastinya ketulusan dalam kita nak meluluskan sesuatu dana itu sangat dititik beratkan lah. Betul. Sebab tu ada 3 jawatan kuasa tadi. Dia tidak simply kita bagi, lepas tu pandai-pandai lah komuniti buat, tapi hasilnya kita tak tahu at the end menjadi atau tidak. Sebab benda ini dia kalau apa yang saya faham lah dia tahun ini memang diperuntukkan 1 bilion. Kerajaan akan tengok dan nilai kembali adakah benda ini memberi impact kepada komuniti dan mendapat sambutan yang hangat. Saya rasa Penang ni mungkin komuniti yang sangat aktif lah. Kita pun di seberang, tak silap seberang pun kita antara pengeluar utama. Kita banyak dari segi pertanian, banyak lah pertanian dengan padi kita, tangkapan laut kita. Dan betul.
Dan benda ni kalau kata mendapat sambutan yang hangat, tahun depan pun insya-Allah akan diteruskan dan akan yang saya fahamlah akan diperluaskan pula kepada NGO. Kalau macam yang ini kita tak bagi lagi NGO kita khusus pada komuniti, tapi next year insya-Allah kita akan perluaskan lagi lah kepada yang kata seluar daripada skop komuniti tadi. Jadi tu saya rasa macam sangat-sangat rugilah mana-mana komuniti jika selepas kami buat hebahan ini tidak mengambil peluang ini. Betul. Cepat-cepat grab sebab dia first come first serve basis. First come first serve. Habis peruntukan mungkin kena tunggu lagi. Tunggu belanjawan baru pula. Ya, betul. Tapi kalaulah permintaan tinggi dan nampak impact dia tu, boleh jadi perbelanjaan tahun depan makin meningkat kan. Betul. Itu dia. Tadi pun ada cerita banyaklah juga rakan-rakan strategik itu yang turut sama untuk program Sejahtera Komuniti Madani ataupun Sejati Madani ni. Siapa yang rakan-rakan strategik tu Puan? Okey, kita macam kita sebut tadi lah, kita ada 5 sektor yang menjadi tumpuan utama tadi ya. Jadi kalau kata saya menyentuh tentang sektor pertanian dan makanan, so rakan strategik kita adalah di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ya. Kalau kata berkait dengan jahitan dan kraft tangan, rakan strategik kita adalah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ya. Bagi sektor herba dan kesihatan, ini di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi pelancongan dan hospitality, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Yang last sekali, aktiviti hijau dan kita semula, ini di bawah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Pakar-pakar berada di medan-medan pakar dia sendiri lah. Ya, betul. Sebab kita nak kena, orang kata penglibatan dia orang ni, kita nak dapatkan pandangan, macam saya sebut tadi, pandangan dan sumber rujukan tentang keboleh laksanaan pemilihan sesuatu program tu, supaya orang kata nak mengelakkan daripada berlaku pertindihan program dan pemberian dana kepada komuniti yang sama. Sebab tu kita perlukan pandangan daripada pelbagai pihak yang berkaitan. Kita nak nilai ni, kita nak kena ada orang yang tahu tentang benda tu kan, tak boleh simply orang yang tak ada kaitan. Betul. Baik, banyak benda lah yang kita dapat untuk hari ni, untuk program Sejahtera Komuniti Madani. Mungkin Puan, kalau rakan-rakan di luar sana yang mungkin ada yang terlepas peluang untuk nak bersama-sama kita, ataupun rasa macam nak buat pembacaan sendiri, kat mana platform yang mungkin mereka boleh baca, ataupun portal ataupun di social media? Okey, macam saya sebut tadi lah, kami punya main portal adalah seperti mana yang saya telah sebutkan sebentar tadi, iaitu tuan-tuan boleh layari sekali lagi, saya ulangi, portal bagi program Sejati Madani adalah sejatimadani.icu.gov.my. Tetapi kita juga akan buat hebahan secara aktif. Buat masa ni kita hebahkan melalui melalui agensi-agensi kerajaan seperti pejabat daerah dan juga pejabat-pejabat DUN serta ahli parlimen. Kita akan buat iklan-iklan billboard di tempat-tempat yang bersesuaian, dan kita akan bekalkan dengan brosur-brosur juga, kita akan letakkan di pejabat daerah, pejabat DUN, dan juga melalui media sosial. So kita akan cuba buat hebahan secara aktif dari masa ke semasa. Tapi kalaulah kata mungkin tak ada akses kepada macam yang saya sebut tadi, datang saja pejabat kami, sama pejabat daerah ataupun pejabat pembangunan negeri, kita akan bantu bagi penerangan. Kalau kata betul-betul berminat, macam mana nak mohon, apa dokumen-dokumen yang diperlukan. InsyaAllah boleh kita dan bantu. pastinya kita nak jadikan sebuah ketumbuhan ekonomi dalam negara kita ni semakin meningkat. Jadi untuk semua boleh rebut peluang, boleh terus ke pejabat daerah lah. Kalau saya terus ke pejabat je lah. Jumpa dengan Puan sendiri kan. Boleh, tak ada masalah. Kan, untuk kita consult daripada A to Z. Boleh. Apa-apa, terima kasih sekali lagi Puan untuk hari ini bersama-sama dalam program Sejahtera Komuniti Madani, iaitu Puan Nur Farizan binti Jaafar, Timbalan Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Pulau Pinang. Anda boleh dengar banyak lagi insya-Allah, sebab akan diperkasakan lagi program ini di seluruh komuniti, khususnya di Pulau Pinang. Untuk anda terus Metro FM, segalanya temu.